Okey, daripada Ajiat Hospital Emergency ni kita terus turun. Bila turun kita ke kiri nanti sama juga kita akan naik eskalator. Okey, kita dah dapat air tebu dah. Dia memang agak mahal sikit daripada duduk dekat Miss Fala tu. Tetapi nak jalan ke Miss Fala tu agak jauh. Baik kita beli air tebu dekat Safa Tower sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, dah lama Bang Cik tak update dekat YouTube Bang Cik. Okey, hari ni alhamdulillah Bang Cik berkesempatan mengupdate terkini. Sejuk tak adalah sejuk mana sebenarnya. Sekarang ni jam 5 pagi. Abang Cik on the way ke arah Ke arah Masjidil Haram. Sebab apa Abang Cik tadi naik teksi sebenarnya? Okey, untuk ada juga pertanyaan, kalau penduduk di Mekah kebanyakannya datang ke Masjidil Haram ni guna apa? Adakah parking di area Masjidil Haram ataupun parking di luar kawasan Masjidil Haram? Okey, sebenarnya kita orang biasanya parking di luar Masjidil Haram. Disebabkan salah satu dia parking di Masjidil Haram ni berbeza sedikit daripada Masjid Nabawi. Masjidil Haram ni kawasan sini adalah agak mahal untuk parking. Kalau parking di tepi jalan yang selalu tak ada tu pun penuh walaupun mahal, dalam 12 rial ke 13 rial 1 jam. Kalau di Safa Tower 23 rial sejam. Kalau di Clock Tower rasanya lagi mahal lah. Okey, alhamdulillah hari ni cuaca agak baik. Kalau ikut tadi weather yang Bacik ambil daripada internet, sekarang ni dalam 21 darjah Celsius. Okeylah. Siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bang Cik, sebenarnya Bang Cik dah berada di dataran. Sebab tu salah satu sebab untuk naik teksi, dia terus je sampai ke dataran. Kiranya dekat lah untuk kita pergi. Dan sekarang ni hari Sabtu yang Abang Cik update ni. Kita tengok hari Sabtu pukul 5 pagi, walaupun kita agak lewat untuk pergi ke Masjidil Haram, sebab subuh dalam 5.20, tengok lorong ataupun Jabatan Ajiat ni pun boleh dimasuki lagi, tak payah belok ke kanan. Dan juga di lorong-lorong King Fahad pun memang buka lagi. Jadi nak kata ramai tak ramai lagi lah untuk musim sejuk ni. Tapi memang sentiasa ramai, cuma kepadatan masjid tu sendiri. Okey, di akhir juga vlog kali ini Abang Cik akan tunjukkan di manakah lokasi yang terdekat untuk minum air tebu. Benda ni sebenarnya dah lama buka tapi ramai lagi tak tahu. Kebanyakannya beritahu kat Abang Cik kena pergi Miss Falah lah, kena pergi yang kawasan yang lebih jauh untuk dapatkan air tebu. Tapi sekarang ni dekat saja, 50 meter daripada Masjidil Haram pun dah sampai. Okeylah, macam biasa, inilah sedikit suasana waktu subuh. Bang Cik tak pun nak tunjukkan habis, cuma tunjuk sikit-sikit je. Sebab Bang Cik lebih utamakan beribadah di dalam Masjidil Haram. InsyaAllah nanti lepas subuh kita akan update. Okey, jom bersama-sama dengan Bang Cik Live. Kalau siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Kalau yang dah tekan button subscribe, Bang Cik ucap thank you very much. Zas. Okey, setelah melalui pintu keselamatan di Bukit Ajiat, di Jambatan Ajiat tadi, di pintu masuk Ajiat lah, kita panggil flyover. Seperti biasa kalau lewat, dia akan terus belok ke kiri. Okey, bertentangan dengan orang yang tawaf.
Okay, sama ada dia terus suruh masuk pintu King Fahad. Tapi sebenarnya ini adalah tempat laluan. Jadi banci tak berapa suka untuk solat di sini. Sebenarnya di hujung tu dia akan buka belok pergi ke tawaf. InsyaAllah. Kalau dia tutup pun, dia suruh pergi ke King Fahad area. Okay, kat luar tadi sebabkan angin, jadi terasa sejuk lah. Di dalam Masjidil Haram ni dah di blok sana sini, angin tak sampai. Mengharapkan aircon lagi lah. Tapi biasanya di musim sejuk ni Masjidil Haram dia kurangkan on aircon dia. Nak waktu subuh macam ni ya. Tapi inilah suasana yang biasanya dirindui oleh jemaah-jemaah yang pernah hadir di sini. Ada yang ramai juga yang datang awal dan ramai juga yang last minute. Ada yang tengah azan pun baru nak datang pun ada juga. Itu kebiasaan lah. Biasanya kita akan masuk ke pintu King Fahad dulu. Okay, kita belok ke kiri. Tengok sini. Tapi kita tengok pintu depan sana dia buka. Jadi dia suruh masuk sini, keluar ikut depan sikit. Bagi yang dah lama tak hadir ke sini, rasanya merindui jugalah kawasan King Fahad yang mana banyak juga subscriber banci daripada 10 tahun yang lepas. Inilah lokasi utama duduk. Banci pun suka duduk, tapi sebenarnya banci suka duduk dekat ground floor, level yang bawah sekali. Level bawah sekali tu kesejukan dia tahap ketara sikit. Tapi sini dia agak penuh lah. Tapi banci akan masuk ke kawasan tawaf kembali. Nanti kita akan belok kanan di depan. Okay, dia buka je. Tapi untuk tawaf sunat rasanya dah tak sempat dah. Sebab 5.20 azan subuh, 5.30 10 minit je biasanya di Masjidil Haram. Kalau di masjid-masjid luar 20 minit. Kalau di Masjidil Haram hanyalah 10 minit je diberi peruntukan. Jadi tak sempat lah untuk kita tawaf sunat. Jadi kita cari soft je lah terus. Tapi soft belum lagi dibuka secara besar-besaran. Kalau boleh kita cari yang nampak Kaabah sikit. Tapi kebiasaannya yang nampak Kaabah ni kita harus bersabar sikit lah. Sebab dia akan polis banyak jaga. Sebab polis akan buka sikit-sikit. Dan akhir sekali dia akan buka semua, akan jadi soft. Dia buka sikit-sikit lah. Dia tak nak nanti menjadi satu kesesakan. Ni kat sini ni yang ada dinding ni, polis tak jaga sangat soft dia. Biasanya yang boleh melihat Kaabah. Rasanya dulu ataupun minggu lepas ataupun 2 minggu lepas banci hadir, tak adalah banyak macam ni, panjang macam ni dia punya halangan untuk melihat Kaabah. Ini terasa macam panjang betul lah ni. Tengok bila berdekatannya halangan ni telah dibuka, tengok soft akan ada tali. Tapi jangan risau, kita pusing sampailah dia buka sikit-sikit. Sebab banci lebih suka melihat Kaabah daripada kita dapat lihat dinding ni. Kita tengok sebab tu lokasi yang tiada dinding ni akan menjadi rebutan semualah. Ni Kaabah kita berada di hadapan kita. Dan banci alang-alang nampak Kaabah ni, banci doakan jugalah subscriber ataupun yang menonton Bang Cik Live ni dan menonton YouTube ni supaya dimakbulkan segala doa, terutamanya untuk hadir ke sini kembali. Kita jadikan kerinduan ataupun kita jadikan ingatan kita kepada Kaabah ataupun Mekah dan Madinah menjadi satu doa untuk kita kembali ke sini. Ni berdekatan dengan lampu hijau, iaitu tiang ataupun lampu Hajarul Aswad. Okey, kalau dekat Hajarul Aswad ni, permulaan tawaf ni dah jadi satu lorong sebab makin hari makin menghampiri waktu solat.
Penuh keadaan kat bawah sekarang. Alhamdulillah. Banci pun baru lepas solat subuh. Itulah Banci cakap tadi seperti awal, dalam 10 ke 15 minit dia diberi masa. Azan subuh 5.23, iqamah dalam tadi 5.39. Dalam 10 ke 15 minit. Okeylah, kejap lagi Banci tunjuk lagi suasana serba sedikit. Tapi kebanyakannya di luar Masjidil Haram. Okey, alhamdulillah kita pun dah sampai ke pintu ataupun pergi Jambatan Ajiat. Pintu keluar dan pintu masuk Masjidil Haram tadi. Ini antara suasana yang dirindui lah oleh jemaah-jemaah umrah. Dia nak keluar daripada subuh ataupun 5 waktu ni agak padat. Kejap lagi view yang dirindui dekat sebelah kanan kita nanti. Jam 6.10 6.10 minit lebih kurang barulah kita dapat keluar daripada Masjidil Haram ni. Tak sampai pun, sekejap je. Dan ini adalah antara view yang dirindui juga. Keadaan ramai orang, keadaan bersesak-sesak, ramai yang merakamkan jugalah detik-detik manis di Masjidil Haram yang tak dapat di tempat lain. Ni yang Banci cakap tadi, antara view yang dirindui dataran Masjidil Haram selepas habis solat. Begitu ramai. Sekarang ni biasanya sekarang ni Banci akan pergi ke lokasi tujuan juga vlog ini, iaitu lokasi air tebu. Lokasi air tebu yang dirindui oleh kebiasaannya jemaah haji Malaysia lah, ataupun jemaah-jemaah haji. Jemaah umrah dia kurang sikit rindu air tebu, sebab dulu kawasan sekitar di hotel di Masjidil Haram ni tak ada. Tapi kalau jemaah haji, di hotel dia jauh sikit, ataupun fondok dia ataupun tempat penginapan jauh sikit, dalam 1 km ke 2 km, akan nampaklah jualan air tebu, aiskrim, macam-macam lagi lah. Tapi kalau untuk jemaah umrah kurang sikit lah. Tapi sebenarnya teristimewa dah ada dekat dah dengan Masjidil Haram, iaitu area ataupun dalam bangunan Safwa Tower. Dan Banci hari ni tak berniat untuk masuk sebelah WC3 ni. Untuk ke Safwa Tower sebenarnya kita boleh je masuk daripada tepi. Banci akan masuk ke tepi hari ni. Kita tengok Zas. Okey, memang lambat jugalah, 5 minit gua nak turun jabatan ni pada pagi-pagi ni. Dan kenapa Banci malas nak ikut WC3 ni bila orang masuk belah sini? Sebab Banci dah malas nak berlawan arus. Tadi dekat kawasan Tawaf pun Banci berlawan arus. Dekat luar ni Banci malas berlawan arus. Kita ikut je flow. Bila ikut flow, kita boleh masuk ikut pintu yang pertama daripada Safwa Tower. Kalau siapa-siapa yang naik bas untuk hotel di Safwa Tower, di sinilah lokasi berhentinya bas. Siapa yang tak naik bas tu, yang asyik masuk lorong WC3 tu, berdesak juga. Tapi sebenarnya dekat sini pun boleh, ataupun dekat bawah tu pun boleh. Terus masuk dekat Ajiat Hospital Emergency, terus turunnya bawah. Daripada Ajiat Hospital Emergency ni kita turun. Bila turun, kita ke kiri nanti sama juga, kita akan naik eskalator. Terus je naik atas. Sebab lokasi air tebu tu berada di atas, di Medan Selera Safwa Tower. Dan Medan Selera Safwa Tower ni biasanya hanyalah 1 tingkat sahaja. Dia tak macam Clock Tower. Clock Tower ada 2 tingkat Medan Selera. Di Safwa Tower ni hanya setingkat sahaja. Masuk-masuk, terus nampak eskalator. Buat apa kita cari jalan yang bersesak
Rupanya jalan yang tak ada kesesakan pun sebenarnya ada. Tak ramai pun lalu ikut bawah ni. Kalau ikut atas tu belum tentu sampai lagi. Dekat pintu ni. Biasanya orang masuk pintu ni. Pintu tepi WC3 ni. Betul-betul depan dataran Masjidil Haram. Okay, kita naik sampai ke Medan Selera. Okay, kita naik je. Sampailah ke tingkat kita nampak ada ATM. Ada ATM, lepas tu kita nampak kedai aiskrim. Bila kedai aiskrim ni kita belok ke kanan ni Cone Zone, ada ATM. Ada dekat sini. Okey, terus je kita nampak disaji dulu. Masa ada kat disaji ni, Banci pun dah ke Bulog. Banci nak order nasi lemak dulu. Itu adalah menu wajib ataupun menu yang selalu ada dekat disaji. Nasi lemak ayam goreng. Kita dah jumpa dah nasi lemak disaji. Okey, nasi lemak dia harga RM25. Lepas tu kita cuci tangan. Kat sini. Nanti Pakcik tunjuk kat mana dapatkan air tebu. Minta-minta buka lagi lah kedai tu. Okey. Setelah makan nasi lemak RM25, tu disaji. Untuk beli air tebu tu, Pakcik sengaja tak beli teh tarik tadi. Sebab Pakcik nak beli air tebu. Sekarang minum banyak-banyak, kembung perut. Dah pergi je straight ni. Pergi je lurus, jalan yang lurus. Pergi je lurus, kita akan jumpa kejap lagi. Okey, lepas kita jalan yang lurus, kita akan nampak Nur Malaysia. Nur Malaysia depan ni. Ni Nur Malaysia. Kat depan ni. Dan di sebelah sahaja. Dekat sahaja dengan Nur Malaysia, kita akan nampak Alia Coffee. Alia Coffee. Kat sini ada juga sebenarnya, ada hati apa semua, tapi kita cari tebu. Satu. Ini saiz berapa? Ini RM15. Okey. Kecil tak ada? Di situ RM10. Kecil RM10. Kecil saja RM10. Okey. Dia memang ni RM7. ini RM7, lagi kecil. Tak apalah, kita ambil yang RM10. Ni 7, 10, 15. Ini RM25. Ini kalau nak kongsi ramai-ramai RM25. RM35. Ni 1 liter, ni 2 liter. Ni kam liter. Ini 1 hub. Ini 1 liter, ini 1 hub. 1 hub tu apa? Apa ini there? 1.5. Oh, 1 half. 1.5 liter, RM25. RM35. RM25 1 liter. Okey. Air tebu 1. Tak mau. Ini mau RM10 saja. Okey. Dia masuk tebu terus keluar sejuk. Inilah mesin dia. Kalau dekat siapa-siapa yang pernah pergi ziarah Mesir, ni antara minuman yang istimewa lah dekat Mesir. Sebab dia pun guna tebu. Biasanya tebu Mesir ni dia panggil. Mesir sah? Mesri? Ini Oman. Oman. Okey. Oman. Ais shoya. Okey. Dan Malaysia nah. Okey, jom. Zas. Okey, kita dah dapat air tebu dah. Kita pergi Nur Malaysia sebab Banci nak balik roti canai kat rumah. Jadi harga dia memang agak mahal sikit daripada duduk dekat Miss Fala tu. Tetapi nak jalan ke Miss Fala tu agak jauh. Baik kita beli air tebu dekat Safa Tower sahaja. Okey, semoga kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Nanti bagi doa-doakan Banci bersemangat untuk terus mengupdate berita terkini pada anda. Zas. Banci Live.